Bismillahirrahmanirrahim. Jelas tak? Cuba respon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma ja'al al-Qur'anal karim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa jalaa ahzanina warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar wa dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna waj'alhu hujjatan lana yaumal qiyamah. Alhamdulillah, pertama sekali kita rafakkan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat lagi bertemu dan kita akan sambung semula pengajian kita, perkongsian kita bersama daripada sebuah kitab Ma'a Qasasis Sabiqin fil Quranil Karim karangan Syekh Dr. Shalih Abdul Fattah Al-Khalidi rahimahullahu taala. InsyaAllah pada hari ini kita akan sama-sama masuki satu tajuk ataupun satu kisah yang diberi nama kisah Harut dan Marut. Kisah ini didapati dalam surah Al-Baqarah, bersumberkan surah Al-Baqarah ayat 101 sehingga ayat 103. Kadang-kadang ada yang di kalangan kita masih tidak tahu lagi secara detail cerita kisah Harut dan Marut. Ala kulli hal, mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan dan kita ambil pengajaran di sebalik kisah yang dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. Sebelum itu, marilah kita sama-sama ingat semula manhaj ataupun metodologi penceritaan kisah dalam Al-Quran. Allah memberikan, menyediakan sebuah kisah ataupun kisah-kisah dalam Al-Quran yang pelbagai, walaupun mesejnya berat, namun diolah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita mudah difahami. Orang yang mentadabbur, orang yang mempelajari ilmu Al-Quran, menghayati dan mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Quran, maka ini adalah ilmu sejarah yang kita kena ambil tahu. Berbeza dengan ilmu sejarah yang kita pelajarinya selain daripada Al-Quran. Kadang-kadang memenatkan otak kita untuk menghafal fakta-fakta yang diceritakan, nama, sejarah, tarikh, tempat dan sebagainya. Namun berbeza pula dengan kisah-kisah dalam Al-Quran. Kisah dalam Al-Quran memberi fokus dan objektif yang sangat baik untuk kita ambil bersama, iaitu menekankan tiga perkara ataupun tiga metodologi dalam penceritaan kisah dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran menceritakan watak utama, menyebut watak utama. Kadang-kadang watak utama ini tidak disebutkan nama secara detail. Kadang-kadang disebut secara detail seperti Sayyidatina Maryam, maka cerita itu khusus untuk Sayyidatina Maryam sahaja. Adapun kisah-kisah yang lain seperti Firaun, di sekadar gelaran,
Dan sikap-sikap yang ada pun nama-nama yang tidak disebutkan secara detail, maka kita kena ambil pengajaran di sebalik daripada nama tersebut. Seperti Firaun, maka sikap apa yang kita kena jauhi daripada sikap Firaun. Itu yang pertama, watak utama. Yang kedua adalah perbuatan dan sikap. Perbuatan dan sikap, perbuatan yang diamalkan oleh kaum-kaum terdahulu, kaum-kaum Nabi terdahulu, para Nabi diutuskan di setiap kaumnya. Maka apakah perbuatan ataupun sikap yang diamalkan oleh kaum-kaumnya? Ada yang ikut beriman kepada Rasulullah, kepada Nabi-Nabi terdahulu, para Rasul. Dan ada juga yang degil, yang ingkar, kufur dengan Nabi-Nabi terdahulu, hatta mereka membunuh para Nabi. Ini yang kedua adalah sikap dan perbuatan. Yang ketiga, metodologi dalam memahami kisah dalam Al-Quran. Al-Quran menceritakan tentang akibat ataupun kesan daripada perbuatan yang dilaksanakan oleh umat-umat terdahulu. Sebagai contoh, sekiranya umat tersebut melaksanakan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam neraka sekian-sekian. Adapun orang yang mengamalkan ataupun beriman kepada Rasulullah, mengamalkan, mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan mendapat syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka penceritaan dalam Al-Quran, sejarahnya adalah mementingkan tentang soal pengajaran. Berbeza dengan sejarah yang pada hari ini ialah mementingkan hafalan sahaja. Ala kulli hal, mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat bersama supaya kita menjadi umat Islam yang mengenali sejarah ataupun mempelajari dan tidak mengulangi sejarah yang telah berlaku pada zaman-zaman terdahulu. InsyaAllah pada hari ini kita akan masuk sebuah kisah, iaitu kisah Harut dan Marut daripada surah Al-Baqarah ayat 101 sehingga ayat 103. Kita baca dulu ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min 'indillahi khair law kanu ya'lamun. Sadaqallahul azim. Yang pertama, marilah sama-sama kita tadabbur tiga ayat ini yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat pada ayat yang pertama, ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maksudnya, dan apabila setelah datang kepada mereka seorang rasul, yang ini Rasul Muhammad SAW, daripada Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, Al-Quran membenarkan apa yang ada di sisi mereka, iaitu Taurat dan Injil. Sebahagian daripada orang-orang yang diberi kitab Taurat, mereka melemparkan kitab Allah itu ke belakang, iaitu ke punggung mereka, seakan-akan mereka tidak mengetahui. Ayat ini, marilah kita tadabbur sama-sama. Ayat ini adalah celaan ataupun hinaan, kutukan Allah Subhanahu Wa Taala kepada
golongan Yahudi ataupun golongan yang mengingkari ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila dalam tafsir Ibnu Katsir ada menceritakan bila datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun rasul akhir zaman yang telah disebutkan di dalam kitab-kitab mereka terdahulu, iaitu kitab Taurat dan Injil, mereka mengkaji akan turunnya Nabi akhir zaman di sebuah negeri ataupun dikenali sebagai Yathrib, hari ini dikenali sebagai Madinah lah. Namun apabila Rasulullah SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah dan berjumpa golongan orang Yahudi ni, mereka tidak beriman. Ini adalah celaan kepada mereka. Mereka tidak beriman dengan Rasul akhir zaman, sedangkan mereka mengetahui dalam kitab-kitab terdahulu, mereka mengkaji, mereka mengajarkan penduduk Madinah sehingga menubuhkan Darul Madaris, mengajarkan tentang ciri-ciri ataupun identiti Nabi akhir zaman. Namun mereka tetap tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sejarah yang panjang lah, sejarah Bani Israel, Yahudi dan sebagainya. Sebab apa mereka risau akan kehilangan pengikut mereka yang mereka telah bina selama ini. Kemudian setelah mereka, Al-Quran membenarkan kitab-kitab terdahulu, dan kemudian mereka mencampakkan kitab-kitab yang ada di tangan mereka, iaitu Taurat, ke belakang mereka, seolah-olah mereka tidak mengetahui. Bermaksud mereka tidak beriman dengan kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menggambarkan ini adalah satu perumpamaan. Mereka mencampakkan kitab-kitab di belakang mereka, menggambarkan mereka ni mengabaikan isi-isi kandungan dalam kitab Taurat, kitab Injil, yang menceritakan tentang kebenaran Nabi akhir zaman. Ini perumpamaan kepada mereka yang mengabaikan isi kandungan dalam Taurat dan Injil dan Al-Quran. Sebab apa? Tiga kitab ini adalah kitab daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kalam Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kalam Nabi itu sendiri, bukan kalam Nabi, tapi kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa mereka tidak ingin terima Al-Quran sebagaimana mereka menerima kitab Taurat dan kitab Injil? Tapi hari ini kitab Taurat dan Injil banyak telah diseleweng oleh golongan-golongan mereka lah. Okey, ini ayat yang pertama. Dan kemudian akhir sekali, apabila mereka tidak beriman dengan Rasulullah, tidak beriman dengan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran dan kitab-kitab terdahulu, mereka berpaling daripada kebenaran. Sebab apa? Sebab jalan yang kebenaran itu adalah satu. Apabila benar, lawannya adalah batil. Benar lawannya adalah salah. Al-Quran itu benar dan lawannya adalah di sebaliknya lah. Mereka berpaling, dan Allah menceritakan kisah Harut dan Marut pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Iaitu mereka wattaba'u ma taslu syayatin ala mulki Sulaiman. Mereka mengikut apa yang telah dibicarakan, apa yang dituturkan oleh syaitan pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini adalah sifat atau perangai golongan Yahudi, sikap Yahudi. Mereka berpindah kepada kebatilan. Wattaba'u ma tatlu syayatin. Mereka mengikut syaitan pula. Sebab apa? Sebab diorang tak benarkan Al-Quran, tak benarkan kitab-kitab dahulu. Okey. Dan hatta mereka merancang untuk dalam tafsir menyebut mereka merancang untuk menyihir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ada sebut cerita yang panjang. Seorang Yahudi daripada Bani Zuraid, tak silap, daripada Bani Zuraid, seorang Yahudi daripada Bani Zuraid ingin
telah menyihir Nabi Muhammad SAW. Nanti kita akan ceritakan ketika bagaimana Nabi SAW disihir. Ini adalah perangai sikap Yahudi yang ingin menyihir Rasulullah SAW. Maka sikap sihir dan perbuatan sihir perbuatan sihir ini adalah tidak asing lagi daripada kalangan Yahudi. Maka mereka sangat mengamalkan sihir. Kemudian kita kembali bagaimana hari ini kita ceritakan tentang sihir, amalan khurafat adalah satu kemungkaran. Namun kita bukan dan khususnya daripada kalangan anak, saya bukan yang mahir, golongan yang mahir tentang ilmu-ilmu ini. Kalau ilmu-ilmu tentang berubat, kita boleh rujuk yang mahir seperti kita makruf, Ustaz Raihan, Ustaz Afham dan yang lain-lain lah. Di Malaysia lagi ramai. Namun kita tinggalkan kaedah kita tinggalkan apa yang kita ragukan, kita ambil pengajaran di sebaliknya. Namun kita lihat semula golongan jin, mereka mengetahui tentang perkara gaib sebelumnya datangnya Nabi Muhammad SAW. Ini dirakamkan dalam surah Jin, Al-Jin ayat ke-9. Bermaksudnya jin pernah mencuri-curi dengar apa yang malaikat berbual sesama mereka tentang masa akan datang. Mereka telah mencuri-curi dengar dan dan kemudian mereka turun membawa kepada bomoh-bomoh ataupun dukun-dukun kahin untuk mereka memberitahu tentang perkara gaib yang akan berlaku pada masa akan datang. Dengan syarat bomoh-bomoh tersebut kena sembah mereka ini, jin-jin ini. Ini jin kufur lah, jin kufur. Dan apabila mereka mendengar, dia orang curi-curi dengar, jin ni curi-curi dengar, maka dia tak dengar secara lengkap. Apabila mereka turun, mereka bagi tahu kepada dukun, mereka menambah lagi apa yang mereka ingin sesatkan kepada golongan manusia. Maka jin ni dia terbahagi kepada dua. Ada yang jin Islam, ada jin yang kafir. Jin Islam dan jin kafir. Jin kafir ni ataupun syaitan dari kalangan jin. Dari kalangan jin yang sangat syaitan ni adalah sifat syatana, iaitu suka menyeleweng, degil, dan suka mengingkari apa yang telah diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ia adalah sifat. Maka syaitan juga bukan dari kalangan jin sahaja. Disebutkan di dalam surah Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insa wal jin. Syaitan ada dari kalangan manusia dan dari kalangan jin. Teringat pula apa yang disebutkan oleh Syekh Khushu'i rahimahullah ta'ala ketika mana dia menyampaikan tausiah kepada anak-anak Selangor ketika mana majlis Maulid Rasul tentang tujuan pengutusan Rasulullah. Beliau sebelum tu kami berjumpa, kami bertanyakan tentang golongan syaitan, adakah ada di kalangan syaitan ni daripada kalangan manusia. Beliau cakap ada. Sebab apa? Sebab Al-Quran memberitahu bahawasanya ada dari kalangan manusia ni bersifat dengan sifat perangai syaitan. Bahkan Syekh menyebut syayatinal ins ashras, yakni ashras adalah asyad min syayatinal jin. Maksudnya syaitan dari kalangan manusia ni sangat bahaya, lebih berbahaya berbanding daripada syaitan dari kalangan jin. Sebab apa? Sebab Syekh menyebut, sebab kalau syaitan dari kalangan jin, kita boleh menghindarinya, menjauhinya dengan baca muawwidatain, baca ayat-ayat Quran, baca isti'adzah dan sebagainya daripada nas Al-Quran. Namun
bagaimana pula dengan syaitan dari kalangan manusia? Adakah cukup dengan baca dalil-dalil daripada Al-Quran? Kadang-kadang kita tidak boleh melihat mereka ni berperangan dengan sifat syaitan. Ini pengajaran yang kita boleh ambil lah. Sebab itulah disebutkan ins tu terdahulu berbanding jin. Baik, ini adalah golongan syaitan lah. Okey, kemudian kita lihat tadabbur ayat 102 Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, mafhumnya. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Orang Yahudi ataupun Bani Israel pada zaman Nabi Sulaiman, mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan. Kita lihat semula pengutusan Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Bani Israel, dan tujuannya adalah misi yang utama yang kita tahu macam biasa, ubudullah wajtanibut taghut. Ini adalah misi setiap para nabi, bahkan ini tugas kita sebagai seorang dai adalah mengajak manusia sembah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi taghut. Tapi misi yang kedua Nabi Sulaiman alaihissalam diutuskan adalah memerangi ataupun membongkarkan perangai-perangai Bani Israel yang mereka sangat mempelajari ilmu-ilmu sihir. Nabi Sulaiman alaihissalam menangkap kahin, dukun-dukun ataupun tukang tilik, bomoh dan sebagainya yang mengamalkan sihir, dan dipenjarakan. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala menggari syaitan-syaitan ataupun jin yang melaksanakan menjadi hubung kait dengan manusia tentang ilmu sihir. Ini adalah misi diutuskan Nabi Sulaiman AS. Namun apabila telah wafatnya Nabi Sulaiman AS, diriwayatkan oleh riwayat Ibnu Abbas, bila Nabi Sulaiman AS mempunyai seorang PA ataupun SU, mempunyai seorang PA ataupun SU yang dipanggil dalam kitab ada sebut, yang dipanggil namanya adalah Asif. Dia adalah Katibu Sulaiman, iaitu seorang PA ataupun SU lah. Dia mencatat apa yang Nabi Sulaiman alaihissalam sampaikan. Setelah Nabi Sulaiman dan sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam wafat, Nabi Sulaiman alaihissalam menanam semua buku-buku tukang bomoh ni, tukang tilik ni di bawah singgasana, di bawah istana baginda. Di bawah istana baginda. Dan yang kan tadi dipenjarakan bomoh-bomoh, kemudian dikumpul, dirampas, disita buku-buku bomoh ni, kemudian ditanamkan di bawah singgasana istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian setelah Nabi Sulaiman AS wafat, maka Bani Israel ketika itu yang pada asalnya mereka dihalang untuk melaksanakan amalan sihir ni, Nabi Sulaiman memerangi orang yang mengamalkan sihir. Setelah wafat, mereka nak semula mengamalkan sihir. Kemudian syaitan menghasut manusia supaya korek balik tanah di bawah istana ini. Kamu akan dapati kitab-kitab yang telah ditanam oleh Nabi Sulaiman AS. Sedangkan kitab-kitab yang di bawah tu, syaitan-syaitan telah seleweng, telah menambahkan apa yang silap. Riwayat Ibnu Abbas ni tadi menceritakan Asif ni menulis semua apa yang telah disampaikan oleh Nabi Sulaiman, kemudian ditanam di bawah singgasana. Bukan tanam kitab-kitab bomoh tu, walaupun itu ada cerita lain daripada kitab-kitab orang-orang kafir menandakan Nabi Sulaiman AS menanam kitab-kitab bomoh ni. Tapi riwayat Ibnu Abbas ni menceritakan Nabi Sulaiman Asif ni ditanam
Asif ni bertanam, ataupun Nabi Sulaiman alaihissalam tanam kitab yang telah ditulis oleh Asif ni. Kemudian syaitan menghasut manusia untuk mengorek semula, dan syaitan telah menambah ilmu-ilmu sihir, ilmu-ilmu jahat dalam kitab yang ditulis oleh Asif. Asalnya baik tapi telah diseleweng oleh syaitan. Maka ini adalah riwayat Ibnu Abbas, tapi riwayat ini adalah riwayat yang mauquf lah. Hadis riwayat mauquf diterhenti pada Ibnu Abbas sahaja, walaupun perawi-perawi daripada yang meriwayatkan hadis ni adalah sahih sehinggalah Ibnu Abbas. Namun ini khilaf dalam kita mempercayai ilmu gaib. Ini bukan daripada Nabi SAW, tapi ada ulama yang membenarkan riwayat ini. Sebab apa? Sebab Ibnu Abbas adalah seorang sahabat yang siqah, dipercayai kesahihannya. Tapi disiplin apabila kita ingin mengetahui perkara gaib, kita kena tahu adalah sumber ini adalah sumber daripada Al-Quran, dalil yang sahih, ataupun hadis yang marfu' daripada Nabi SAW. Ini adalah disiplin untuk mengetahui ilmu dalam mengetahui perkara-perkara gaib. Baik, ini kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Tipu daya syaitan kita kembali semula. Syaitan memfitnah Nabi Sulaiman alaihissalam, bahawasanya Nabi Sulaiman alaihissalam ni memerintah di negara Baitul Maqdis dengan sumbernya adalah dasar pentadbirannya adalah sihir. Sedangkan kita mengetahui Nabi Sulaiman alaihissalam mempunyai mukjizat. Maka Bani Israel tidak mampu membezakan mana satu sihir, mana satu mukjizat, mana satu sihir dan mana satu mukjizat yang telah diberikan keistimewaan kepada para nabi dan para rasul. Ini Bani Israel. Kalau sihir ni kita boleh mempelajari, orang yang mempelajarinya itu diboleh mengamalkannya. Tapi mukjizat ni perkara luar biasa yang diberikan khusus kepada para nabi dan para rasul. Okey. Ini adalah tipu daya syaitan. Kemudian ayat seterusnya, tadi wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Kemudian Allah menafikan tipu daya syaitan terhadap Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak kafir. Allah menggunakan istilah kafir bermakna sihir ni adalah perbuatan yang kufur. Amalan sihir adalah perbuatan yang kufur. Bermaksud Nabi Sulaiman tak mengamalkan sihir pun. Nabi Sulaiman tak kufur. Bermaksud Nabi Sulaiman tidak mengamalkan sihir. Walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Akan tetapi syaitanlah yang mengajar manusia tentang ilmu sihir. Okey. Ini yang disebutkan dalam kisah. Maka Yahudi dan sihir tidak boleh dipisahkan. Kemudian ayat seterusnya, wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dua orang malaikat di Babil. Babil ni adalah Babylon. Babylon di Iraq, iaitu dua orang malaikat dari kalangan malaikat, iaitu Harut dan Marut. Namun ada khilaf dalam ayat ini pada perkataan kalimah ma. Adakah ma ni ma nafi ataupun huruf nafi tadi, ataupun ismu mausul alladhi. Kalau huruf nafi bermaksud lam, lam. Kalau ismu mausul alladhi, dan rajihnya adalah alladhi, alladhi. Maka kita ambil yang rajih lah. Walaupun perbahasannya ada juga ulama yang kalangannya sahabat yang mengatakan ini adalah manafi, seperti tak silap
Imam Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas mengatakan ini adalah manafi, namun ini khilaf dan rajihnya adalah ismu mausul, alladhi, dan apa yang telah bermaksud apa yang telah diturunkan oleh dua orang malaikat di negara Babylon, Iraq, iaitu malaikat Harut dan Marut. Mereka turun untuk apa? Untuk membongkarkan, mendedahkan bahawasanya amalan sihir ni adalah amalan yang kufur, amalan yang kufur dan amalan yang tidak boleh dilaksanakan, iaitu amalan sesat lah, perbuatan yang sesat. Supaya kemudian dia sebut kan, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Mereka berdua ni tidak mengajarkan kecuali setelah mereka mengatakan kami datang ni hanya untuk menguji kamu jangan buat perkara ini. Allah perintahkan Harut dan Marut, malaikat Harut dan Marut untuk mengajarkan manusia di Babylon ilmu sihir supaya kamu jangan buat, Namun ada khilaf, adakah boleh kita mempelajarinya ataupun tidak boleh mempelajarinya. Nanti kita tengok dekat akhir. Ini adalah arahan Allah SWT. Malaikat adalah malaikat yang taat. Berbeza dia, sebab apa? Sebab mereka tidak ada hawa nafsu, maka mereka akan taati apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Berbeza dengan manusia. Manusia seimbang, ada taat, ada hawa nafsu. Sebab itulah kadang-kadang kalau kita mendengar azan, ketika kita dengar azan, orang yang taat dia akan dengar dan dia terus pergi masjid, solat dan sebagainya. Adapun orang yang dilalai sekejap, dia ada hawa nafsu dia akan mengatakan okey, tunggu kejap lah, baru habis azan, tunggu kejap, lengah-lengah, kemudian baru dia pergi, ataupun mungkin barangkali dia tak pergi. Adapun apakah makhluk yang tidak ada ketaatan, dia hanya ada nafsu sahaja, iaitu haiwan. Haiwan ada nafsu sahaja. Sebab itulah kita jangan salahkan haiwan ni. Jangan apa haiwan ni buat, apa binatang ni buat perkara tak elok, sebab dia haiwan, dia ada nafsu sahaja. Maka manusia akan jadi mulia apabila dia taat lebih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan mulia berbanding pada malaikat. Namun dia akan jadi hina apabila dia mendahului hawa nafsu. Dia akan lebih hina daripada haiwan. Okey, ini ibrah yang kita boleh ambil lah. Okey. Kemudian Allah menyebut innama nahnu fitnatun fala takfur. Ayat ini kami datang, Harut dan Marut datang mengajar kamu adalah supaya ini sebagai ujian. Jangan kamu buat, fala takfur, jangan kamu mengamalkan sihir. Seolah-olah ada perbahasan kita boleh mempelajarinya, mempelajari ilmu sihir ataupun ilmu yang dikatakan maksiat, tapi bukan jangan buat. Seperti kita mempelajari, kita mengetahui bahawasanya zina sekian-sekian, cara sekian-sekian, mencurinya sekian-sekian, tapi kamu jangan buat. Jangan buat. Mengetahuinya tak berdosa, tapi mengamalkannya adalah berdosa. Ini khilaf. Ada yang mengatakan yang rajahnya adalah tidak boleh, seperti yang dituliskan oleh Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khadidi dalam kitab Tafsir Ibn Katsir, tahqiq beliau. Tafsir Ibn Katsir, boleh lihat tahqiq tersebutlah. Rajahnya tak boleh mengamalkan, tak boleh mempelajari ilmu sihir, walaupun kita tak mengamalkannya. Ini rajah. Baik. Maka fayata'allamuna minhuma ma yufariquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Maka mereka ada kalangan mereka mempelajarinya dan mengamalkannya untuk memisahkan antara pasangan, antara suami dan isteri. Sebab tu adalah ada perbahasan, adakah ilmu sihir ni jenis ilmu sihir. Jenis ilmu sihir ada yang berbentuk hakikat, ada yang berbentuk
hayalan. Ada yang bentuk hakikat, ada yang bentuk hayalan. Hayalan ni maksudnya adalah manipulasi minda. Manipulasi minda, mata kita ditipu. Sebagai contoh, kisah Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Musa alaihissalam apabila tukang sihir Fir'aun berlawan dengan Nabi Musa alaihissalam. Tukang sihir ni mencampakkan dan menjadilah ular. Sebenarnya ini adalah hayalan. Ini adalah hayalan, bukan hakikat. Cara manipulasi minda. Adapun kisah yang kedua, kisah Nabi Muhammad SAW disihir oleh seorang Yahudi yang kita sebutkan tadi, Labid bin Al-Asam. Seolah-olah Nabi Muhammad SAW mendatangi isteri-isteri baginda. Hakikatnya Nabi Muhammad SAW tidak mendatangi isteri baginda pun langsung. Ini hayalan. Namun yang dari sudut hakikat adalah seperti kisah kaum Nabi Sulaiman alaihissalam, yang mengamalkan sihir. Mereka boleh memisahkan antara pasangan suami isteri, tapi semuanya adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan dalam ni kan, wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa biidznillah. Maksudnya mereka tidak akan dapat mencelakakan seorang pun dengan sihirnya, dan tidak boleh mengambil manfaat pun daripada sihir itu kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Namun khilaflah, adakah Nabi, mungkin kita timbulkan persoalan, Nabi Muhammad SAW pun ada boleh disihir ataupun tidak kan? Okey, kita jawab, Nabi Muhammad SAW seperti manusia biasa, seperti manusia biasa juga. Beliau makan, baginda makan, baginda pernah sakit, baginda juga pernah disihir. Tapi baginda perkara-perkara yang mengaibkan ataupun yang mencacatkan baginda tidak berlebihan. Bermaksud perkara yang datang, yang sakit ataupun Nabi Muhammad SAW pernah disihir, tidak membebankan baginda untuk menyampaikan dakwah. Dan Nabi SAW tidak menambah ataupun mengurangi syariat pun. Ketika walaupun dia rasa sakit, walaupun Nabi Muhammad SAW pernah disihir, tidak pernah menambah ataupun mengurangi syariat pun. Sebagai contoh, Nabi tak pernah mengurangkan solat daripada 2 jadi 1 ke, ataupun menambah solat daripada 4 jadi 5 ke rakaatnya. Tidak. Maka Nabi Muhammad SAW adalah maksum, terpelihara daripada perkara-perkara yang mengaibkan dan mencacatkan baginda SAW. Okey. Kemudian ini tadabbur ayat 102. Kemudian kita masuk yang pengamal sihir adalah dihukum sebagai kafir. Dalam kitab ada menyebutkan mereka yang mengamalkan sihir dihukumkan sebagai kafir. Ada ulama, sebahagiannya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan dalam tafsir Ibnu Katsir Tahqiq Syekh Salah ada menyebut hukum orang yang mengamalkan sihir adalah kafir, iaitu daripada kalangan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Okey. Sebab apa? Berdalilkan dalam kitab Qasasus Sabiqin ada juga menyebutkan bahawasanya perbuatan amal sihir ni adalah satu kekufuran, berdosa, kafir. Orang yang mengamalkan sihir, as-sahir ini adalah kafir. Kita tengok dekat muka surat 93. Dalilnya adalah apa? Yang pertama adalah Allah Subhanahu Wa Taala menafikan bahawasanya Nabi Sulaiman alaihissalam tidak mengamalkan sihir. Wa ma kafara Sulaiman. Allah menggunakan lafaz kufur, kafara. Wa ma kafara Sulaiman, menandakan sihir ni adalah kufur, perbuatan yang kufur.
Kemudian yang kedua adalah Allah menyebut walakinna syayatina kafaru, akan tetapi yang kufur ni adalah yang mengamalkan sihir ni adalah syaitan. Maka tetaplah syaitan ni suka mengamalkan amalan sihir. Sebab itulah orang yang mengamalkan sihir juga dikira sebagai kufur. Kemudian yang ketiga, dalil yang ketiga, sebab apa diharamkan? Sebab disebutkan lafaz kufur, kafara juga pada ayat wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ketika mana dua orang malaikat Harut dan Marut memberi peringatan, tahzir, peringatan kepada orang penduduk Babylon, penduduk Iraq, jangan laksanakan amalan sihir ni, jangan kufur. Bermaksud amalan sihir adalah kufur. Ini adalah kami ajarkan supaya sebagai ujian, sahaja. Ujian ni adalah sama ada kamu nak buat ataupun tidak buat kan. Siapa yang buat dia akan dapat dosa lah, akan dikira kufur, dan dia akan gagal, akan masuk dalam neraka Allah SWT. Maka siapa yang mengetahuinya dia tak buat, dia akan dikira sebagai orang yang berjaya. Orang yang berjaya sebab apa? Sebab dia tidak mengamalkan apa yang telah diajarkan. Okey, yang keempat, dalil pengharaman sihir adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafar bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi kahin, mendatangi tukang tilik, bomoh, ataupun arrafan, peramal yang mengetahui perkara gaib, masa depan ataupun masa lalu, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian orang yang datang tu dia membenarkan apa yang dikatakan oleh kahin ataupun arrafan. Bermaksud di dalam keadaan yang sedar. Orang yang berjumpa orang kahin ni di dalam keadaan sedar, dia membayarnya dalam keadaan sedar, dia nak memudaratkan musuhnya dalam keadaan sedar. Ini adalah perbuatan yang kufur. Faqad kafar. Nabi SAW kata adalah kafir, kufur. Dia telah kufur dengan apa yang telah diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW. Dia telah kufur dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Okey, ini adalah mereka yang mengamalkan perbuatan sihir. Maka siapa yang ada berniat untuk mengamalkan sihir ataupun dengki dengan kaum kerabat ke, sahabat ke, maka siapa yang dengar hadis sahih ni, jangan buat. Okey. Kemudian dalam ayat 102 juga, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wala bi'sa ma syara bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya mereka sudah tahu barang siapa membeli menggunakan sihir itu, nescaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Sebab itulah amalan sihir ni adalah amalan yang memudaratkan pada agama kita, sama ada mudarat di dunia dan mudaratkan di akhirat kelak. Mudaratkan pada agama juga. Mudarat di akhirat bermaksud dia akan mendapat balasan setimpal dengan amalan yang dilaksanakan. Wala bi sama syarabihi anfusahum law kanu ya'lamun. Dan mereka yang menjual dirinya dengan sihir sekiranya mereka tahu. Okey. Kemudian kita masuk pada ayat yang 103. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan sekiranya mereka mengetahui, sekiranya golongan Yahudi ni mengetahui dan beriman dan bertakwa, walau annahum amanu wattaqaw, sekiranya mereka ni beriman dan bertakwa,
apa yang mereka akan dapat? Lamathu batu min indillahi khair. Mereka akan dapat ganjaran ataupun pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lau kanu ya'lamun. Sekiranya kalaulah mereka mengetahui. Kalau mereka mengetahui, mereka tetap akan beriman dan bertakwa. Dan ganjaran orang yang beriman dan bertakwa adalah akan dapat ganjaran pahala di sisi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka ni seolah-olah mereka tidak mengetahuinya. Ayat yang satu-satu tadi kan, ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka ni tidak mengetahuinya. Ini adalah sikap golongan Yahudi. Dan natijah mereka, orang yang buat-buat tak tahu ni, dia orang tahu kebenaran, tahu mana yang betul, mana yang salah, natijahnya adalah neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka gagal dalam ujian. Maka ayat ini bagi golongan Yahudi yang diorang dah mempelajari, mengetahui ilmu-ilmu sihir, ada yang ini sebagai satu ujian. Maka siapa yang beriman, siapa yang tak buat taat, tak buat amal sihir ni, mereka akan dikira sebagai berjaya. Tapi mereka yang mengamalkannya dikira sebagai gagal, sebagai satu ujian. Macam kita exam lah, ada yang gagal, ada yang ujian. Dan kita hidup di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala juga sebagai satu ujian untuk Allah mengetahui adakah kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kita kufur, kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian kita masuk ke sebuah cerita yang sebuah riwayat yang Israiliyat, sebuah riwayat Israiliyat yang di kalangan yang direka-reka oleh kaum Yahudi untuk memburukkan agama Islam. Sebelum ini kita pernah ceritakan bahawasanya ada Israiliyat yang kita boleh terima sekiranya selari dengan Al-Quran, dalil nas daripada Al-Quran dan hadis yang sahih. Ini kita boleh terimanya. Dan yang kedua, kita tidak boleh menerimanya sekiranya bercanggah dengan dalil nas daripada Al-Quran dan sunnah, hadis yang sahih. Dan yang ketiga, sama ada kita diam sahaja, takut-takut riwayat ini adalah sebenarnya benar, dan kita, kalau kita ambil pun tidak menambahkan iman kita, dan tidak mengurangi iman kita. Okey, maka yang ketiga adalah diam sahaja kan. Tapi yang riwayat ini adalah riwayat yang batil, yang bercanggah dengan ajaran agama Islam. Nanti kita sebutkan benar ataupun tak riwayat ini. Kalau kita tengok ceritanya macam mana, ceritanya sangat lawak lah, sangat kelakar. Dan inilah tujuan Israiliyat daripada yang dicipta oleh golongan Yahudi untuk menggambarkan bahawasanya Islam ni mementingkan perkara-perkara yang dongeng, ataupun perkara-perkara yang pelik, yang bercanggah dengan dalil-dalil nas Al-Quran daripada Al-Quran dan hadis sahih. Ceritanya bagaimana? Ceritanya pada permulaannya malaikat dengki dengan penciptaan manusia, dan manusia ditugaskan menjadi khalifah di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini riwayat yang batil. Malaikat tidak pernah dengki pun. Malaikat tidak pernah dengki, bahkan malaikat bertanya untuk mengetahui sahaja. Ayat surah Al-Baqarah kan, ayat 30 apa? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu, mereka berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Persoalan ini adalah persoalan untuk malaikat mengetahui sahaja, bukan bermaksud malaikat dengki. Ini yang kita kena tahu. Tapi riwayat ini mengatakan malaikat dengki, malaikat jealous dengan penciptaan manusia, dan mereka menjadi khalifah di muka bumi Allah SWT. Dan Allah beritahu bahawasanya manusia ni dia mulia daripada malaikat. Sebab apa? Sebab dia ada nafsu syahwat. Kemudian malaikat minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk datangkan, bagi aku syahwat juga, nafsu syahwat juga, supaya mana aku turun ke bumi, aku tak akan ikut hawa nafsu aku, dan aku lebih mulia daripada manusia. Namun apabila mereka turun ke bumi, Allah dah bagilah, Allah mencampakkan sifat hawa nafsu kepada malaikat. Kemudian
malaikat turun ke bumi, malaikat melihat seorang gadis wanita yang sangat cantik, yang diberi nama sebagai Zuhrah. Zuhrah. Kemudian dia tergoda dengan kecantikan seorang wanita tersebut. Kemudian dia ingin berzina dengan malaikat ingin berzina dengan wanita tersebut. Kalau kita fikir logik, tanpa kita membacanya pun, kalau kita membacanya pun dah tahu dah, takkan malaikat nak berzina, sedangkan malaikat ni adalah taat. Ini riwayat yang pelik. Kemudian wanita tersebut mengoffer, mencadangkan supaya kamu kena sembah apa yang aku sembah, patung ini, sembah berhala. Kemudian kamu kena bunuh bayi, kemudian kamu kena minum arak. Tapi malaikat dia ada lagi sifat ketaatannya. Dia kata, aku tak akan sembah berhala. Sebab apa? Aku ada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tak akan bunuh orang lain. Sebab apa? Ni perbuatan dosa. Kedua-dua ni perbuatan dosa besar. Dan last sekali, okeylah, aku bolehlah minum arak. Dengan perbuatan minum arak tersebut, dia telah berzina dengan perempuan wanita tersebut. Kemudian ada orang lalu, orang nampak perbuatan mereka berzina dengan wanita tersebut. Malaikat tersebut bunuh pula orang yang melalui jalan tersebut. Ini adalah riwayat Israiliyat. Kemudian wanita itu meminta kepada malaikat, dua orang malaikat ni, dalam kitab sebut Ismullahul A'zam. Ismullahul A'zam. Ismullahul A'zam ni adalah tiket malaikat bila malaikat turun dan untuk kembali ke langit semula lah. Ni tiket malaikat. So wanita tersebut minta kepada malaikat untuk bagi aku Ismullahul A'zam tu. Kemudian wanita tersebut naik ke langit, dan tergantunglah, dan Allah murka dengan malaikat. Dan malaikat menetap di bumi dan di langit bumi sahaja. Kemudian yang lawaknya adalah Zuhrah tu, adalah planet Zuhrah tu, planet Zuhrah ataupun Venus yang terang, benderang tu lah. So ini adalah riwayat Israiliyat. Riwayat Israiliyat, maka kita tidak boleh terimanya, tidak boleh menerimanya. Allah menyebutkan dalam surah At-Tahrim ayat ke-6, menyifatkan bahawasanya malaikat ni adalah makhluk yang sentiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah sebut? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kalau kita belajar dalam nahwu ataupun ilmu lughah, la ya'suna, mereka para malaikat tidak akan berbuat maksiat. Ya'suna fi'il mudhari', fi'lul mudhari', maksud dia past tense, continuous dan akan datang. Dia akan berterusan, tidak akan melaksanakan maksiat kepada Allah Taala, tidak akan melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. La ya'sunallaha ma amarahum, dan malaikat ni melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala mengikut tugas-tugas yang mereka khusus kepada mereka sahaja. Ada malaikat yang cabut nyawa, ada malaikat yang sentiasa bertasbih. Ala kulli hal, para malaikat melaksanakan tugasnya masing-masing, mempunyai tugas yang khusus. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka membuat apa yang telah diperintahkan. Sebab itulah malaikat mempunyai sifat takwa. Takwa ni adalah himpunan semua kebaikan di dalamnya. Sifat ketaat, sifat sabar, sifat ikhlas. Ini sifat takwa. Sifat tidak mengulangi sejarah yang merosakkan umat Islam. Ini adalah sifat takwa. Dan malaikat juga tidak ada dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini prinsip yang kita kena tahu, bahawasanya malaikat adalah maksum.
dipelihara, terpelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka riwayat Israiliyat tadi adalah riwayat yang batil. Baik. Kemudian yang terakhir, yang amalan yang selain khurafat, amalan sihir ataupun amalan khurafat yang lain yang kita kena tahu kan, walaupun anda bukan ahlinya, cuma disebutkan ada jenis-jenis amalan khurafat yang kita kena tahu. Antaranya at-tamaim. At-tamaim adalah tangkal azimat, yang digantung satu objek di badan ke, dan di rumah dan sebagainya. Kalau kita nak buka rumah pun di Mesir ni pun kita kena lihat dalam rumah tu ada tak objek-objek yang digantung yang mencurigakan, berdasarkan pengalaman Ustaz Raihan dan sebagainya. Mungkin ada yang mengetahuinya kan. Ada rumah-rumah yang mempunyai tangkal yang digantung, objektif dia objek benda. Ini ada tangkal azimat, contoh batu ke, benang ke dan sebagainya. Okey, yang kedua adalah ar-ruqa, jampi serapah ataupun mentera. Ini dari sudut percakapan pula. Tadi tu objek yang melibatkan benda, ini mentera yang melibatkan percakapan, bersumberkan selain daripada dalil-dalil nas Al-Quran dan hadis-hadis sahih, hadis-hadis yang diterimalah. Jampi-jampi yang mengarut, tapi ada perbahasan boleh kita menggunakan ar-ruqyah. Ar-ruqa ni jamak kepada ruqyah, plural kepada ar-ruqyah. Boleh kita mengamalkan jampi-jampi yang bersumberkan daripada nas-nas Al-Quran. Sebab itulah kadang-kadang berkesan menggunakan surah Al-Fatihah ataupun Al-Mu'awwidhatain, surah Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kalau dalam surah Al-Fatihah mempunyai pelbagai maksud, pelbagai kefahaman dan melengkapi semuanya sekali. Allah mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja kita sembah, dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja kita meminta pertolongan, berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Dan dalam surah Al-Fatihah juga terdapat celaan kepada golongan syaitan, al-maghdub, terhimpunnya segala jenis yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, syaitan. Maka surah Al-Fatihah kalau kita mengamalkan kepada orang yang terkena sihir, antara yang mujarab, dan keseluruhan ayat Al-Quran adalah mujarab sahaja. Tapi dia bergantung juga kepada pembacanya. Kalaulah dia buat maksiat, suka buat maksiat dan sebagainya, barangkali mungkin tidak berkesan. Okey. Kemudian al-wada'. Al-wada' sesuatu yang diambil seperti kulit kerang untuk membuat ramalan berkaitan waktu silam, waktu kini dan akan datang, untuk mengetahui perkara gaib lah. Kemudian al-ma'rifah, dakwaan mengetahui perkara gaib, yakni ahli nujum, dia dakwa mengetahui perkara gaib, meramal masa akan datang sama ada, dan mengetahui nasib untung ataupun malang seseorang itu dengan menggunakan perantaraan yang luar biasa, perantaraan jin-jin yang sesat lah. Lebih kepada mencari barang yang hilang masa lalu. Dia lebih cari benda yang masa lalu lah. Contoh barang kita hilang, so kita tanya ahli nujum tu, kat mana barang ni, ataupun kat mana orang ni yang sesat, hilang dan sebagainya. Itu al-ma'rifah. Dan yang kelima al-kahanah, tukang tilik. Ia adalah seperti al-ma'rifah yang tadi tu, ahli nujum ataupun bomoh, yang mengetahui perkara gaib, tapi dia lebih kepada perkara yang akan datang, mengetahui perkara yang akan datang dan sebagainya. Ini ala kulli hal, ni amalan khurafat yang perlu kita jauhi, yang sangat perlu dijauhi. Okey. Sebab apa amalan ini adalah amalan yang haram ataupun dikira sebagai satu kemungkaran? Sebab dia bergantung dengan objek
bukan bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan yang memberi manfaat ataupun yang mendatangkan mudarat, semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-An'am ada menyebut ayat 17, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyyamsaskallahu bikhairin wa iyyamsaska Allahumma salli ala Muhammad. Sekejap. Lupa ayat dia. Ada dua tempat. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyyamsaska bikhairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika Allah menimpakan engkau dengan bahaya bencana, maka tidak ada siapa pun yang dapat menghapuskannya melainkan Dia sendiri, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Dan jika Ia melimpahkan engkau dengan kebaikan, maka Ia adalah Maha Kuasa, maka Allah SWT adalah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dan ayat seterusnya, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa in yuridka bikhairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Lebih kurang mafhumnya. Yang maksud menggambarkan perkara yang mendatangkan manfaat dan mudarat hanyalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Tidak boleh berpegang dengan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab orang yang mengamalkan sihir ni, orang yang jumpa tukang sihir ni, dia mempercayai makhluk lain selain daripada Allah. Dia mempercayai objek tu mampu melindungi dirinya. Tangkal tersebut mampu melindunginya daripada kecelakaan, daripada sakit dan sebagainya. Ini adalah amalan yang khurafat yang perlu kita jauhi dan perlu kita jauhkanlah. Baik, dan itu yang pertama. Yang kedua, terdapat juga nasihat daripada Rasulullah SAW kepada seorang budak, iaitu Ibnu Abbas. Hadisnya panjang, yang kita boleh ambil daripada potongan hadis tu, wa'alam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in fala yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa iyyamsaskallahu bidurrin walau ijtama'at ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak ila akhir hadis. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah berhimpun semua makhluk di muka bumi Allah SWT untuk memberi manfaat kepada kamu tanpa izin Allah SWT, maka takkan terjadi. Dan ada pun mereka yang nak datangkan mudarat, merancang konspirasi untuk memudaratkan kamu, menjatuhkan kamu, tetap juga tidak boleh terlaksana kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini adalah amalan yang kita kena jauhilah. Sebab itulah nak tahu perkara masa akan datang bukan dengan tilik nasib, bukan dengan jumpa bomoh, tapi ilmu yang kita kena tahu, yang diajarkan oleh Allah SWT supaya tidak berulang ataupun nak mengetahui ilmu masa akan datang adalah dengan mempelajari sejarah. Dengan mempelajari sejarah, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan melihatlah, dan hendaklah tiap-tiap kamu melihat dan memerhatikan apa yang telah disediakan dari amalan-amalannya esok hari. Dan bertakwalah kepada Allah SWT. Ilmu sejarah adalah ilmu yang sangat penting untuk kita mengetahuinya, dan sikap yang berlaku tidak akan
tidak akan berbeza dengan sikap-sikap yang pernah berlaku. Sikap yang berlaku pada hari ini tidak akan pernah berbeza dengan perangai-perangai yang telah diceritakan oleh Allah SWT tentang kisah-kisah terdahulu. Baik. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad SAW pernah disihir ni dalam hadis yang panjang oleh suatu hari Nabi SAW pernah disihir hingga seakan-akan beliau telah mendatangi para isterinya, padahal beliau tidak mendatanginya. Sufyan mengatakan bahawa keadaan seperti ini termasuk sihir yang paling berat. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Aisyah, apakah kamu mengetahui bahawa Allah telah memberikan fatwa menghukumi dengan apa yang telah aku fatwakan, yakni apa yang telah aku hukumi?" Kemudian dua orang lelaki-lelaki telah datang kepadaku. Lalu salah seorang dari keduanya duduk di atas kepalaku dan ada yang duduk di kakiku. Kemudian seorang berada di kepalaku berkata kepada yang satunya, kepada yang duduk di kaki lah, "Kenapa dengan laki-laki ini?" Temannya menjawab, "Terkena sihir." Terkena sihir. Salah seorang darinya bertanya, "Siapakah yang menyihirnya?" Temannya menjawab, "Labid bin Al-Asam, laki-laki daripada Bani Zuraid, seorang munafik dan menjadi sekutu bagi orang-orang Yahudi." Kemudian salah seorang darinya bertanya, sahabatnya bertanya lah, barang apa yang gunakan untuk sihir? Kemudian temannya menjawab, "Dengan rambut yang terjatuh ketika disisir, ketika disikat." Okey, kemudian barang tu dibawa ke mana? Kemudian dibawa kepada sumur Zarwan ataupun telaga Zarwan. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi sumur tersebut, mendatangi perigi tersebut, telaga tersebut, hingga beliau dapat mengeluarkan barang tersebut. Lalu beliau bersabda, "Ini adalah sumur yang diperlihatkan padaku seakan-akan airnya berubah bagaikan rendaman pohon inai dan seakan-akan pohon kurmanya bagaikan kepala syaitan." Kemudian Abu Hisham berkata, "Apakah beliau meminta barangnya dikeluarkan?" Aisyah berkata, "Lalu aku bertanya, apakah anda tidak meruqyahnya?" Lalu beliau bersabda, "Tidak." Maksud Aisyah bertanya kepada Nabi, "Kamu nak membalas semula ke amalan yang telah dikenakan kepada kamu, wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW mengatakan, "Tidak." Ini menandakan untuk balas perbuatan sihir, orang yang membuat sihir kepada kita tidak boleh dengan menggunakan sihir. Sedangkan kita kena minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Maka sihir tidak boleh dibalas dengan sihir. Sesungguhnya Allah telah menyembuhkanku. Allah telah menyembuhkan ketika mana Nabi SAW mengambil barang tersebut daripada sumur, dan aku hanya tidak suka memberikan kesan buruk kepada orang lain daripada peristiwa itu. Ini hadis yang menceritakan tentang Nabi SAW pernah disihir. Dan yang kita sebutkan tadilah, Nabi SAW pernah disihir, tidak mengaibkan, tidak mengurangkan syariat. Dan yang terakhir, ibrah yang kita boleh ambil daripada kisah ini adalah pengajaran. Ibrah ni pengajaran umum yang kita boleh ambil daripada kisah Harut dan Marut adalah ibrah atau pengajaran yang boleh diambil daripada kisah Harut dan Marut adalah, yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi sebut walau annahum amanu wattaqau. Kalaulah mereka ni beriman dan bertakwa, maka takwa adalah menghimpunkan semua perbuatan amal kebaikan. Dan takwa ni sentiasa kita dengar dalam khutbah dan sebagainya kan. Definisi takwa pun ada yang kita mengetahuinya, ada yang dah makruf pun. Takwa daripada wiqayah ataupun berhati-hati, mencegah diri daripada melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melaksanakan ketaatan. Dan ada juga yang dimaksudkan, didefinisikan oleh para sahabat, seolah-olah kamu hidup di dalam, kamu jalan di jalan yang sempit, mempunyai duri, maka kamu akan jalannya berhati-hati. Maka itu juga adalah takwa, kamu kena berhati-hati melaluinya. Dan definisi yang lengkap oleh sahabat yang agung,
Sayyidina Ali karamallahu wajhah, iaitu apa? Al-amalu al-khawfu bil jalil wal amalu bit tanzil wal ridha bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Yang pertama adalah takwa itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia hari ini permasalahan yang berlaku sebab apa mereka tidak bertakwa? Sebab apa mereka lalai adalah sebab mereka tidak bertakwa kepada Allah SWT. Sebab itulah mereka boleh buat dosa, sebab tak ada ketakutan, tak ada rasa takut. Apabila kita menceritakan tentang azab neraka, mereka tidak rasa takut, tak ada rasa takut. Dan takut kepada Allah SWT berbeza dengan takut kepada makhluk. Berbeza dengan takut kepada makhluk. Kalau takut kepada makhluk, contohnya takut dengan binatang buas. Takut dengan binatang buas, kita boleh lari. Kita boleh lari, kan? Tapi takut kepada Allah SWT, adakah kita boleh lari? Tidak. Bahkan orang yang bertakwa, dia akan takut kepada Allah SWT. Wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Hati mereka bergetar, takut kepada Allah SWT. Dan takut pada Allah SWT akan mendekatkan diri kepada Allah SWT, bukan menjauhkan diri daripada Allah SWT. Yang kedua adalah wal amalu bit tanzil, beramal dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah SWT. Maksud jangan selektif. Al-Quran adalah kitab yang muktamad, kitab yang telah diputuskan oleh Allah SWT supaya kita menerimanya. Dia bukan dan Nabi SAW adalah syarah kepada ayat-ayat Allah SWT. Nabi SAW adalah guru, guru yang menerangkan tentang ajaran agama Islam daripada Al-Quran dan hadis-hadis baginda SAW. Maka kita tak boleh selektif. Apa yang kita rasa ikut kemahuan kita, apa yang ikut kehendak kita, kita buat. Apa yang tidak ikut selera kita, kita tinggalkan. Tidak boleh. Maka kita kena ambil keseluruhannya sekali. Itu adalah al-amalu bit tanzil. Dan ketiga adalah waridha bil qalil, redha walaupun sedikit. Redha walaupun sedikit. Rasa cukup, rasa qanaah, ada sifat qanaah. Orang yang bertakwa dia ada rasa qanaah, sifat qanaah, tidak rasa tamak. Orang lain mempunyai nikmat tersebut, kita rasa tak rasa dengki dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada dia. Sebab apa? Sebab kita tak tahu bila Allah telah tarik nikmat yang bila Allah telah uji dia, kita tak tahu bila Allah telah uji dia, kemudian Allah bagi nikmat kepada dia. Jangan rasa dengki. Ini adalah redha walaupun sedikit. Yang penting adalah berkat. Dan yang keempat adalah wal isti'dadu li yaumir rahil, bersedia datangnya untuk menghadapi hari kematian. Permasalahan hari ini adalah kita lalai, kita buat maksiat. Sebab apa? Sebab kita tak ingat mati. Kita tak ingat mati. Sebab itulah berfoya-foya, mengabaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita tak tahu mati kita bila, kan. So mengingat mati adalah antara cara untuk kita takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, bagaimana nak dapatkan takwa Allah SWT ya, dirakamkan oleh Allah SWT dengan berjihad, bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, mereka yang bersungguh-sungguh, kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Dan walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum, dan apabila mereka yang telah diberikan hidayah, mereka akan ditambah takwa kepada dirinya. Alladzina tadaw zadahum huda, mereka yang telah ditambahkan hidayah, ilmu, wa atahum taqwahum, maka takwa akan diberikan kepada mereka. Itu sifat takwa. Dan kedua adalah pengajaran yang kita boleh ambil, ilmu adalah alat ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu, tadi kita kata ilmu
ada khilaf antara ilmu sihir ni boleh diamalkan, boleh dipelajari ataupun tidak. Ada ulama kata boleh dipelajari, boleh dipelajarinya, dan ada yang kata tidak boleh dipelajarinya. Dan rajihnya adalah tidak boleh dipelajarinya walaupun kita tidak amalkan. Yang tadi tu boleh pelajarinya dengan syarat jangan amalkan. Jangan amalkan. Jangan amalkan. Seperti mana kita mengetahui proses buat arak, tapi kita tak buat pun arak tu, mengetahui saja. Sepertinya kita tahu macam mana modus operandi nak mencuri, merompak, dan berzina dan sebagainya, kita tahu benda tu, tapi kita tak mengamalkannya, so tidak dikira dosa. Okey. Dan yang ibrah yang kita boleh ambil, ilmu adalah alat ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang terhakis di kalangan umat Islam hari ini adalah pembudayaan ilmu. Pembudayaan ilmu di kalangan manusia itu sendiri. Sebab apa? Sebab dengan ilmu adalah kita akan mencapai hiburan yang sangat seronok, ketenangan. Sifat ilmu adalah tenang, dan tabiat manusia sering tertanya-tanya dan ingin mengetahui jawapan yang mengelirukan dalam minda kita. Apabila kita mengetahui satu jawapan, maka kita akan rasa seronok. Maka ada kalangan kita yang untuk mengetahui jawapan dengan cara membaca, dan ada juga yang di antara kita untuk mengetahui dan untuk menukilkan ataupun mengkongsikan pengetahuan yang dia tahu dengan menulis. Maka pembudayaan ilmu sangat terhakis pada hari ini. Apakah yang dimaksudkan dengan pembudayaan ilmu? Pembudayaan ilmu adalah masing-masing rasa bertanggungjawab untuk mendapat jawapan hidup dengan ilmu. Masing-masing ada rasa tanggungjawab untuk mendapat jawapan dengan ilmu sahaja. Yang kedua, masing-masing ada rasa tanggungjawab untuk berkongsi ilmu yang kita ada kepada sahabat-sahabat kita, pada orang yang kita kenal. Kemudian yang ketiga, masing-masing ada tidak rasa negatif terhadap apa-apa usaha untuk kita kongsikan ilmu, ataupun tidak ada rasa negatif untuk orang yang menyebarkan ilmu, tidak menghalangnya, dan sebagainya. Dan keempat, masing-masing menghargai saat-saat dan peluang untuk menambahkan ilmu, menghargai masa yang kita ada untuk tambahkan sebanyak mana mungkin ilmu yang kita ingin tahu. Yang kelima adalah masing-masing menjadikan segala ruang kehidupan boleh diambil kesempatan untuk menyebar ilmu. Inilah yang Nabi buat. Maka kita kena tiru Nabi. Para sahabat duduk bersama Nabi, para sahabat bertambah seronok. Sebab apa? Sebab mengetahui ilmu-ilmu baru, mengetahui jawapan-jawapan yang terbuku dalam minda mereka, dan inilah sifat Nabi. Maka kita kena tiru untuk menyampaikan, mempelajari dengan sungguh-sungguh dan sampaikan kepada sahabat-sahabat lain. Baik, yang ketiga dan seterusnya anda baca saja. Kehidupan dunia adalah tempat ujian. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Kita ambil daripada situ. Fitnah, ujian. Fitnah adalah ujian. Yang keempat, berhati-hati dengan musuh daripada kalangan syaitan. Syaitan daripada kalangan jin ataupun manusia lah. Yang kelima, celaan kepada yang mengamalkan sihir. Allah mencela, mengutuk orang yang mengamalkan sihir. Yang keenam, semua yang berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berpegang dengan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Itu saja. Dan okey, apakah beza jin, syaitan dan iblis? Okey. Syaitan dari kalangan jin. Syayatin al-jin wal ins. Dan iblis ni asalnya adalah malaikat. Asalnya adalah makhluk. Iblis adalah satu makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT pada asalnya, tapi dia memungkiri perintah Allah SWT
asalnya mulia, dengan sifat liberalnya, iblis tidak mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Iblis diciptakan daripada cahaya, kan? Daripada cahaya. Dia mengemukakan logik-logik akal. Sebab apa iblis tidak sujud kepada Nabi Adam. Itu secara umum lah. Tapi kalau ada kesalahan boleh bagi tahu lah. Yang paling penting, jin adalah syaitan dari kalangan jin. Jin ni adalah besar lah. Dan jin pun ada di kalangan orang daripada Islam, di kalangan Islam, dan ada yang jin kafir. Jin Islam dan jin kafir. Jin ni yang Islam dia laksanakan ketaatan kepada Allah SWT, tapi yang jin yang kafir ni dia jadi penghubung antara orang yang mengamalkan sihir dan sebagainya. Okey. Syaitan ni perangai jin yang jahat, yang suka menyeleweng. Baik, wallahu taala a'lam. Aktafi bihadzal qadar. Allahumma balligh, Allahumma fashhad. Ya Allah, aku telah sampaikan. Ya Allah, aku telah sampaikan, maka saksikanlah apa yang telah aku sampaikan. Moga-moga mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.